Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua hari ini? Kepada guru-guru, kepada murid-murid dan kepada siapa sajalah yang menonton channel Cikgu Man hari ini, Cikgu Man doakan semoga semuanya sihat di samping keluarga yang tersayang. Okey, terima kasih kepada guru-guru yang mencadangkan video Cikgu, video PDPR ini kepada murid, dan terima kasih kepada murid yang sudi belajar dengan Cikgu Man. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semoga ilmu yang kita kongsi ini memberi manfaat kepada semua. Okey, terima kasih juga kepada mereka yang dah subscribe channel Cikgu. Kalau belum subscribe tu, dipersilakan. Okey, kembali bersama dengan Cikgu Man. Hari ini kita nak sambung PDPR kita dengan mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, kita nak sambung mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum itu, cuba ingatkan kepada mereka yang baru saja mengikuti channel Cikgu ini atau tak pernah tengok video-video Cikgu sebelum ini, segala bahan yang digunakan, rujukan utamanya adalah buku teks sejarah tahun 4 yang kamu guna di sekolah. Selain itu, Cikgu juga akan selitkan jugalah bahan-bahan sokongan untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu tentang sejarah tahun 4 yang akan dan telah kita belajar selama ini. Okey, untuk hari ini kita nak sambung. Sebelum ni kita dah belajar peranan sultan, pembesar, rakyat dan juga hamba dalam hierarki Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakatnya. Hari ini kita nak pergi lebih mendalam satu persatu. Kalau buku teks, kita akan dapat lihat pada muka surat 110. Tak ada buku teks pun tak apa. Di sini paparannya ada muka surat 110 daripada buku teks. Okey, jom kita tengok sama-sama paparan yang ditunjukkan dalam muka surat 110 buku teks. Okey, kita nak tengok sekarang adalah peranan tokoh terbilang. Jika sebelum ni kita dah belajar antara 6 tokoh terbilang yang ada disebut, ada 4 orang sultan dan juga kita ada Bendahara Tun Perak dan juga Laksamana. Hang tuah ingat lagi ke? Kalau tak ingat, kena selak balik buku teks atau tengok balik video Cikgu yang sebelum ini. Kalau tak sempat nak tengok pun tak ada masalah. Jom kita nak teruskan dengan peranan tokoh terbilang. Okey, untuk hari ni jom kita tengok muka surat 110. Tengok tu ada kawan kamu tu. Siapa nama dia? Cik Minah ke? Yang tengah berucap di sudut pidato depan kawan-kawan tu. Okey, jom kita tengok terlebih dahulu apa yang ada dinyatakan dalam buku teks muka surat 110 itu tentang Sultan. Tapi sebelum tu kita baca dulu. Okey, Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Baginda dibantu oleh Bendahara dan Laksamana yang merupakan pembesar utama. Tokoh-tokoh ini membawa kegemilangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau ada yang bertanya, Cikgu, zaman tu ada Bendahara dengan Laksamana sahaja ke? Tak, ada lagi beberapa jawatan lain seperti Temenggung, Syah Bandar, orang besar 8 lipatan, 16 dan sebagainya. Okey, tapi untuk tahun 4 kita hanya akan belajar tokoh terbilang yang ini sahaja. Okey, jom kita pergi kepada tokoh yang pertama, Sultan. Jom kita tengok ni apa kawan kamu berpidato ni. Alamak, cikgu nak kena berpidato ke? Ke kamu yang nak kena pidato ni? Kamulah, cikgu baca je. Okey, sambil cikgu baca, kamu kena anggap kamu sedang berpidato. Apa dikatakan oleh kawan kamu Cik Minah ini? Jom kita tengok. Dia kata apa? Terima kasih pengacara majlis. Salam sejahtera diucapkan kepada warga sekolah yang saya muliakan. Cikgu pula yang pidato. Tak apalah, jomlah. Tajuk pidato saya ialah peranan Sultan sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Hadirin sekalian, Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Sultan menjadi lambang perpaduan. Baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Selain itu, hubungan diplomatik dengan kerajaan lain ditentukan oleh Sultan. Hadirin sekalian, Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain. Sekian, terima kasih. Itu Cik Minah yang cakap. Cikgu belum sekian terima kasih lagi sebab kita ada lagi benda nak belajar. Okey, itu apa yang dinyatakan tentang peranan Sultan. Peranan Sultan. Jom kita tengok apakah kawan-kawan Cik Minah tu cakap tadi. Tengok apa si Aming cakap. Saya setuju dengan pendapat pemidato itu tadi. Selain itu, Sultan juga mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya.
Sultan ni bukan setakat duduk di istana, tapi dia mengetuai banyak benda. Pentadbiran kena tahu, angkatan tentera kena tahu. Okey, tengok sambungan dia. Apa kawan dia kata tu? Benar, Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sampai hari ini, Sultan masih merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di setiap negeri yang mempunyai Sultan. Tahu tak negeri yang ada Sultan apa? Cikgu bagi clue. Ada 9 negeri di Malaysia yang masih ada pemerintahan Kesultanan Melayu. Ada 9. Tapi ada 2 negeri ini tidak menggunakan gelaran Sultan. Dia guna gelaran lain. Apakah negerinya? Silakan. Tak pun nanti kita akan jumpa dalam tajuk lain. Okey. Kita tengok sambung apa kawan Cik Minah cakap tu. Bukan itu saja. Sultan juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Dan kawan kamu sambung. Malah baginda turut menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu peranan Sultan. Sebagai seorang ketua, dia kena pastikan segalanya seimbang. Pendidikannya seimbang, agamanya seimbang, keselamatan seimbang, kebajikan terjaga. Begitulah peranan Sultan. Ingat, senang ke jadi Sultan? Tapi Sultan tak boleh buat benda ni seorang-seorang. Kerana Sultan perlu pembantu-pembantunya, orang kanan, orang kiri yang menjalankan peranan memastikan semuanya berjalan lancar. Siapakah mereka? Jom kita tengok siapakah yang dimaksudkan tu. Yang pertama ialah bendahara. Bendahara. Sama. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Bendahara. Tun Perak. Ada lagi bendahara lain yang popular juga. Tapi nanti kamu akan temui dalam tajuk-tajuk yang lain. Dan dalam buku-buku lain juga kamu boleh semak. Nanti sampai tu cikgu share juga kat sini ya. Okey, jom kita tengok apakah petikan dalam buku teks ini nyatakan. Jom. Okey, yang mula-mula sekali ada tulis nombor 1 tu. Kawan-kawan, mari kita bincangkan peranan bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kawan dia kata, baiklah, setahu saya bendahara menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Macam cikgu pernah cerita lah sebelum ni. Bendahara ini bagaikan Perdana Menteri pada zaman sekarang. Kerana ia menasihati Sultan, memastikan pentadbiran berjalan lancar. Supaya dalam bila Sultan nak buat keputusan, bendahara juga main peranan untuk menasihati. Bukan dia buat keputusan, dia menasihati. Okey, yang ketiga. Kawan kamu kata apa tu? Betul. Hebat sungguh bendahara itu. Beliau juga menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Macam Perdana Menteri. Ketua kepada menteri-menteri. Yang keempat, kehebatan bendahara bukan setakat menjadi ketua pembesar. Tapi beliau juga layak digelar tokoh terbilang. Beliau ialah pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Adakah kamu setuju? Dia tanya tu, kamu setuju ke tidak? Okey, kena setuju. Sebab itulah dia sebenarnya peranan bendahara. Okey, tengok ayat nombor 5 di bawah tu. Apa yang dikatakannya? Saya setuju. Malah bendahara juga menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan mengetuai angkatan perang. Nampak tak? Bendahara ni bukan setakat biasa-biasa saja. Dia juga menjadi ketua hakim. Hebatnya. Diplomat. Diplomat ini dalam kata lain adalah duta lah pada hari ini. Wakil. Kalau perlukan apa-apa, dia akan pergi ke luar negara bersama dengan Laksamana untuk mewakili negara. Okey? Dan seterusnya, kita tengok yang keenam. Ada satu lagi peranan penting bendahara semasa Sultan Gering. Apa maksud Sultan Gering? Sultan sakit. Sakit Gering itu dalam bahasa istana. Semasa Sultan Gering ataupun sakit, atau Sultan keluar negara, bendahara dilantik menjadi pemangku Sultan. Apa maksud pemangku Sultan? Menggantikan Sultan sementara. Memangku tugas Sultan. Menjalankan tugas Sultan. Sebab Sultan tak ada di Melaka. Sultan pergi keluar negara. Ataupun Sultan tak sihat, sakit, gering jadi bendahara lah main peranan. Saya berasa kagum dengan kehebatan bendahara ini. Bukan senang nak jadi bendahara bukan senang. Tugas bendahara ni sangat-sangat susah. Okey, kita nak teruskan. Kita nak tengok seterusnya. Tadi bendahara dah. Seterusnya kita tengok siapa ni. Cikgu kata apa ni? Cikgu, apa nama cikgu ni Cikgu Fatimah kot ni. Okey, Cikgu Fatimah nak cerita pasal Laksamana. Betul ke Cikgu Fatimah ni? Cikgu tengok ada nama cikgu ke? Tak ada. Bolehlah Cikgu Fatimah pun. Okey, tengok nombor 1. Apa cikgu kata? Murid-murid, mari kita bincangkan tentang peranan Laksamana. Saleh, bolehkah kamu kongsi pengetahuan kamu? Cikgu tanya kat Saleh.
apa yang Saleh tahu tentang Laksamana. Kalau macam cikgu nak tanya kamu lah, wahai kamu-kamu yang sedang menonton, apakah pengetahuan kamu tentang Laksamana? Ingat tak ada cikgu cerita sebelum ni? Antara tugas Laksamana Hang Tuah apa dia? Jom kita tengok Saleh tahu ke tak? Yang kedua tu, cikgu melalui pembacaan saya mendapati Laksamana mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Ada kita ceritakan baru-baru ni dalam kelas minggu lepas, kita ada cerita tentang Laksamana Hang Tuah mengetuai dalam Angkatan Laut Melaka. Itulah dia antaranya. Okey, nombor ketiga. Mana kita tengok yang ketiga? Apa kawan kamu kata yang nombor 3 tu? Cikgu, saya juga hendak menambah maklumat. Laksamana juga mengetuai utusan rasmi keluar negara. Betul, macam cikgu cakap. Laksamana ini kadang-kadang membawa utusan macam duta keluar negara, pergi ke kerajaan-kerajaan yang lain. Dia pergi untuk membawa mandat sultan ke luar negara. Yang keempat, Laksamana juga menjadi duta bagi Melaka. Cikgu dah cakap tadi, jadi duta. Yang kelima, cikgu, saya juga hendak berkongsi maklumat. Laksamana merupakan seorang yang berani kerana beliau merupakan pengawal peribadi sultan. Sebab itulah Hang Tuah ni glamour. Kerana Hang Tuah merupakan Laksamana yang berani dan juga ia akan sentiasa melindungi sultan. Sebab tu Laksamana ni, macam Laksamana Hang Tuah, sangat disayangi oleh sultan sebab dia setia. Dan nombor 6, tengok apa cikgu Fatimah tu kata balik. Ya, betul. Selain itu, Laksamana menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan para pedagang. Banyak peranan Laksamana kita dah tahu tadi ni. Betul tak? Banyak peranan Laksamana. Okey. Mari kita tengok bawah tu ada tulis lagi tu. Tanggungjawab dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Sultan, Bendahara dan juga Laksamana dalam melaksanakan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Nampak tak kerjasama antara seorang sultan, bendahara dan Laksamana mampu menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang kukuh. Ingat, selain daripada 3 jawatan ini, cikgu pernah cerita juga sebelum ini, bukan sebelum inilah, tadilah kan, tentang ada jawatan-jawatan lain juga dalam kerajaan Melayu Melaka. Antaranya kita ada Temenggung, ada Shah Bandar. Okey, mungkin kita akan temui dalam tajuk-tajuk yang lain selepas ini tentang jawatan mereka. Kita tunggu dan lihat. Maka dengan itu, selesailah tentang tajuk peranan ini, tentang tokoh terbilang ini daripada Sultan, Bendahara dan Laksamana. Okey, jom kita buat sedikit imbas kembali. Kita buat sedikit ulang kaji tajuk ini. Cikgu tanya, kamu jawab. Kamu tak jawab, cikgu yang akan kena jawab. Okey, jom kita tengok pada muka surat 117. Okey, muka surat 117. Ingat lagi tak piramid ni? Piramid ini merupakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dibagikan kepada 2 golongan, iaitu pemerintah dan diperintah. Manakala pemerintah ada 2 golongan, iaitu sultan dan juga pembesar. Golongan diperintah terdiri pada rakyat dan juga hamba. Okey, seterusnya kita juga telah belajar mengenai kenali tokoh terbilang. Siapakah tokoh terbilang? Mengapakah mereka dipanggil tokoh terbilang? Mereka merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat seluruhnya. Manakala kita juga telah belajar tentang peranan tokoh terbilang tadi, antara sultan, bendahara dan Laksamana yang telah memainkan peranan masing-masing demi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hebatnya orang zaman dulu. Nampak tak? Tak ada teknologi macam hari ni, tapi mereka tersasul pula. Mereka berjaya menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang sangat dihormati, seperti yang cikgu pernah kata, hingga ada perasaan iri dan cemburu di kalangan negara-negara di Eropah. Itu nanti kita akan belajar. Kenapa mereka cemburu? Apa yang mereka lakukan kepada Melaka? Ada sebabnya. Okey, dengan ini kita tengok rumusan sedikit. Unit ini membincangkan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita juga dapat mengetahui maksud dan peranan tokoh terbilang. Unit ini telah mendorong kita untuk mengenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka dalam unit seterusnya. Okey, jadi kita tengok unit seterusnya. Siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka? Tapi bukan hari ni
Bukan. Sebab ini masa dah lama sangat dah cikgu cakap ni. Nanti kan kamu boring pula kan. Kamu bosan, kamu mengantuk. Dah jadi malas nak belajar pula sejarah dengan cikgu. Okey. Tak apa, kita akan sambung dalam tajuk seterusnya. Kita akan tengok siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah Sultan yang pertama? Siapakah yang buka Melaka? Bagaimana Melaka dapat nama? Kenapa nama Melaka yang dipilih? Apakah salah silah? Segala-galanya lah tentang Melaka. Kita akan tahu dalam tajuk seterusnya. Okey, untuk itu terima kasih kerana terus belajar bersama dengan Cikgu Man. Cuba cikgu nak minta tolong satu je. Sebab cikgu dah tengok video-video cikgu. Ramai murid-murid dari sekolah, pelbagai sekolah di Malaysia yang turut belajar dengan cikgu. Tapi cikgu tak kenal lagi siapakah anak murid cikgu kat luar sana. Jadi kepada mereka yang berada di luar sana, cikgu nak kamu tulis kat ruangan komen nama kamu, kelas kamu, sekolah kamu dan negeri mana. Cikgu ulang 4 benda je cikgu nak ni. Nama kamu, tak kisahlah nama glamour pun tak apa. Nama, kelas, sekolah dan juga negeri mana. Boleh tak? Jadi kita boleh berkenalan. Dapatlah cikgu kenal kamu siapa. Okey? Alright, itu saja. Nanti cikgu nak letaklah untuk video yang akan datang, cikgu akan letak Facebook dan IG cikgu. So kamu boleh follow cikgu di Facebook dan juga di Instagram cikgu. Jadi dapatlah kita berkenalan lebih lanjut. Dan cikgu pun rasa cikgu dah lapar dah ni. Cikgu tak makan lagi breakfast. Okey, cukuplah untuk hari ni. Cikgu dah banyak membebel. Jadi terima kasih kerana terus belajar dengan cikgu. Cikgu doakan kamu semua mendapat ilmu yang berkat. Kamu juga selamat di samping keluarga. Hindari diri daripada sebarang kecelakaan dan sebagainya. Duduk di rumah kerana kita cuba memastikan COVID-19 kes makin turun. Kita seksi keluarga juga selamat. Sekian daripada Cikgu Man. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Jumpa lagi.